Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 4 hari bulan 2 2022, kita teruskan pengajian kita, tadabbur kita kepada ayat surah Shad, surah yang ke-38, ayat juzuk yang ke-23, ayat bermula ayat 41, 42, 43 dan 44. Pendek ya kita. Cerita kita pada kali ini kisah Nabi Ayub mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengadu kepada Allah, dia sakit, Nabi Ayub. Kemudian baginda Ayub sallallahu alaihi wasallam telah diajar oleh Allah agar menghentakkan kaki untuk keluar air yang menjadi penawar, menjadi ubat kepada dia. Dan Allah juga ajar kepada Ayub untuk melepaskan daripada sumpah dia ketika dia nak marah dalam satu peristiwa terhadap isteri dia. Kemudian Allah Ta'ala puji dia seorang yang sabar, sebaik-baik hamba, orang yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, mari kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 994. Ini Jawi punya ni. Yang ada hak lain cari nombor ayat dengan nombor surah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Tengok malah ayat 41. Wazkur abdana Ayyub, dan ingatkanlah peristiwa hamba kami. Siapa dia hamba kami? Nabi Ayub. Ayub ni sebut molek. Kita orang Melayu yang bunyi tak cukup makhraj. Siapa tu? Ayub. Yub. Nama dia Ayub. Comel ke sedap bunyi.
Anak siapa tu? Anak Ayub. Panggil gitu. Baru jadi. Tengok nota di bawah. Mulai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Ayub alaihissalam dan kesabarannya menghadapi ujian yang berat. Tengok penjelasan 984. Kitab kita ni dia guna nombor. Bagus. 984 dalam kitab ni. 984 dalam surah Al-Anbiya. Tengok muka surat 681. Nota di bawah tu menarik. Dalam ayat yang Al-Anbiya, setelah menceritakan perihal Nabi Daud dan Sulaiman, tengok susunan cerita sama. Suratul Anbiya ayat 83. Selepas Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Kenapa dia sebut selepas mereka berdua? Sebab dua orang Nabi ni mempunyai kerajaan yang kuat. Bukit bukau bersama dia, burung-burung, jin, mari belakang duduk dengan dia. Mari duduk dengan siapa? Dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Daud. Mereka bersyukur. Dan sikap mereka bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Maka dalam ayat ini Allah menceritakan perihal Nabi Ayub alaihissalam yang bersikap sabar akan berbagai-bagai penderitaan yang menimpanya. Nabi Ayub sabar. Nabi Sulaiman syukur. Daud syukur. Mana kita ni dua ya. Kita duduk atas dunia ni. Kalau kita dapat nikmat kesenangan, kita kena apa? Syukur. Kalau kita diuji, kita kena sabar. Dua lah. Itu dia panggil sifatul mu'min. Dua sifat bagi orang mukmin. Walaupun Nabi Ayub telah ditimpa penyakit dan harta benda punah ranah, serta anak-anaknya ditimpa malang dan mati semuanya, tetapi berkat kesabarannya dan imannya, Allah Ta'ala kabulkan doa rayuannya, lalu ia sembuh seperti sedia kala dan terkembanglah keturunannya serta dikurniakan harta benda yang berganda-ganda. Itu cerita nota 984. Nabi Ayub, kita tak cerita panjang lah. Kalau pelajar nak, balik semula kepada tafsir kita, Suratul Anbiya ayat 83. Sebab Quran ni dia tafsir sebahagian dengan sebahagian lain. Jadi nak detail, pergi sana. Sini kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil durus wa ibar, nak ambil pengajaran ataupun fawaid yang kita akan boleh kutip daripada kisah Sayyidina Ayub. Ayub mari dua kali dalam ayat, dalam Quran ni. Semua tertib sama. Ayub kata apa? Iznada rabbah. Ingat ketika Ayub berdoa, merayu kepada Tuhannya. Dia rayu apa? Dia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, Anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab seksa penyakit. Ayub kata, Ya Rabbi, aku ni ditimpa penyakit. Nusbin itu makna susah. Azab, sakit. Tengok nota di bawah. Yakni semasa Ayub bersabar akan kesusahan yang sedang menimpanya, penderitaan penyakit dan kehilangan anak pinak dan harta benda, itu semua dimain oleh syaitan.
Kemudian ia pula diganggu oleh syaitan dengan berbagai-bagai hasutan untuk merusakkan kesabaran. Supaya Ayub ni hilang sabar, syaitan mari kacau macam-macam. Dan kerana itulah ia merayu kepada Allah Azza wa Jalla supaya diselamatkannya dari penderitaan itu. Ayub berdoa. Nanti kita dalam tadabbur kita nanti, para ulama Islam kata, dengar ni para pelajar, merayu kepada Allah, tulis, mengadu kepada Allah tidak hilang daripada title sabar. Contohnya kita sakit, kita kata, ya Allah, anni massani ad-dur, aku ditimpa penyakit, isfi wa anta syafi, sembuhlah penyakitku ya Allah. 10 kali, 100 kali saya kita berdoa, tidak hilang sabar. Tapi sekali kau angkat status di Facebook, saya sakit, letak dengan gambar jarum semua sekali, itu hati-hati. Dibimbangi takut kehilangan darjat sabar yang tinggi. Salah ke? Tak salah. Tak salah kita maklumkan, sekurang-kurang kawan-kawan kita tahu kita uzur, sekurang-kurangnya sahabat-sahabat kita boleh doakan. Tapi kata di para ulama, mengadu kepada Allah tak hilang sabar. Mengadu kepada makhluk, tengok jenis tujuan kita mengadu tu kenapa. Kita jumpa doktor, mengadu pada doktor, saya sakit gini-gini, tak hilang sabar, itu berubat. Mengadu kepada hakim, maknanya tujuan kita. Kalau setakat nak cerita saja ya, itu mungkin turun darjat dia. Darjat dia daripada peratus sabar tinggi mungkin down sikit. Tengok niat masing-masing. Jangan kata setiap orang mengadu di Facebook, tak sabar ni. Tak. Tujuan dia. Kalau tujuan dia nak bagi tahu sahabat-sahabat tolong doakan, insya-Allah masih lagi, tapi darjat dia tak sama dengan yang 100% tidak ada rayuan pada makhluk. Baik. Apa cerita dia? Nak dengar cerita? Hadis ini dikeluar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ulama hadis berbeza. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan hadis ini mauquf, maknanya daripada riwayat Anas. Dia tak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab Mushkilul Athar mengatakan marfu' hadis itu. Maknanya Anas menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, yang penting asar tu kalau sahih, alhamdulillah. Nabi kata apa? Dengar ni pelajar. Inna Ayub Nabi Allah. Nabi Ayub Nabi. Biasanya Nabi-Nabi ni doa dia mustajab ke tidak? Mustajab. Qabul. Tapi dalam kes ini Allah nak ajar kepada kita, bukan semua perkara yang berlaku dengan kun fayakun. Tidak. Kana fi bala'i 18 sanah. Daripada Ayub mula sakit, ditimpa penyakit, 18 tahun lama dia. Bukannya sikit. Berapa tahun? 18 tahun. Barulah Allah hantar mari penawar ubat untuk menyembuhkan penyakit dia. Sabar Ayub. Berapa tahun? 18 tahun. Kita baru 3 hari kena kuarantin. Nak terjun bangunan dah. Tak. Fresh. Sabar. Kalau 18 hari, tengok Ayub 18 tahun. Farafadahul qarib wal ba'id. Keluarga dia hak dekat ke hak jauh, lari belakang. Masya-Allah. Kecuali 2 orang laki-laki dari kalangan keluarga dia yang setia dengan dia. 2 orang inilah yang mari bantu dia, tolong dia ambil makanan, tolong 2 orang ni. Tapi 2 orang ni pun curiga juga dengan Ayub. Dengar curiga ni, kita tak bagus ni, suuzan dia panggil. Dia kata apa? Mu tahu kau tidak Ayub ni? Aku rasalah dia ni berdosa dengan Tuhan ni.
ada dosa ni. Sebab tu Allah tak kabulkan doa dia. Sebab tu Allah Ta'ala tak sembuhkan penyakit dia. Dah 18 tahun dah ni kita duk jaga dia ni. Tak siasat. Tak sembuh-sembuh juga. Sudah. Yang seorang lagi baik. Bila dua orang dia pergi nak khidmat kepada Ayub, yang seorang dia cerita, Syekh Ayub, ni dia ni kata awak ni berdosa ni. Sebab tu Tuhan tak kabul apa ni, doa. Nabi Ayub tak marah. Tak kata basamu, balik gila, tak duk bantu aku. Nabi Ayub sabar. Meningkatkan kesabaran. Walaupun kawan sendiri kata macam-macam, dia sabar. Ayub kata, la adri ma yaqul. Aku tak tahu apa yang dia cakap ni. Biarlah, nak kata apa-apa. Mu nak kata, katalah. Tapi akunya, aku beri nasihat kepada dua orang laki-laki yang berkelahi supaya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu je aku rasa yang aku masuk campur orang. Itu dengan nasihat. Fa arji'u ila baiti. Aku bimbang. Dia balik ke rumah dia pun bayar kafarah lah kepada apa yang dia ucap kepada dua orang tadi. Baiklah. Habis cerita dia dua orang. Pendek ceritanya, Nabi Ayub ni bila dia keluar qada hajat, sakit. Keluarga dia lari habis kecuali isteri dia. Isteri dia setia. Allahumma rzuqna zaujatan salihatan. Kita berdoalah belaka supaya dapat isteri yang setia macam ni. Tak lari walaupun suami sakit lembek. Tak lari. Setengah orang ni dah suami sakit tu lah dia pergi pasrah di mahkamah. Nanya ke kawan tu dah. Suami pun macam tu juga. Kalau isteri sakit jangan lari. Jaga dia, hormat pada dia. Dan kalau ada yang mana kira cakap dengan baik lah, berunding dengan baik. Jadi satu hari isteri dia ni lambat. Jadi Nabi Ayub ni dia pergi sendirilah lambat. Tempat dia buang air tu. Sepatut isteri dia mari ambil. Lambat datang. Abta'a alayha. Dia rasa isteri dia lambat ni. Dia pun masa itulah dia dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, urkut bi rijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ayub, sudah sampai masa 18 tahun. Allah kata Ayub, menghentak kakimu ni. Ambil kaki ni, pump atas bumi. Bila dia buat macam ni, air pun keluar mata air. Allah kata hadza mughtasalun baridun wa syarab. Tengok ayat kita tu. Ini air ni maknanya penyakit dia tu bukanlah pelik. Cukup dengan air keluar daripada bumi, air mineral ni pun boleh bersembuh penyakit dia. Fastabta'athu falyaqyat yantazir. Jadi bila isteri dia mari nak ambil dia, tengok air. Ada seorang lelaki yang comel, kacak, tegak. Bukan kata duk lembek penyakit tak. Dia pun tanya, barakallahu fiik. Hal ra'aita Nabi Allah? Mu tengok Nabi Daud? Nabi Ayub yang sakit tu mu tengok tak? Aku duk cari dia ni, mana? Dia cakap dengan siapa tu? Dengan Ayub. Ayub dah mandi dengan air mineral. Dia jadi penawar tadi. Comel semula. Kulit dia gata-gata tak ada balik. Smart balik. Kata orang, handsome. Bini dia tak kenal dah. Mu tengok Ayub tak? Tak ada. Dia pun cakap, wallahi, bini dia kata, wallahi, mu ni sama dengan Ayub waktu dia sihat dulu. Mu ni. Dia hilang, tak kenal terus dia. Bini dia tak kenal. Ayub pun malah nak cakap panjang lah. Qal fa inni anahu. Akulah ni. Alah, makcik ni tak kenal. Itulah mari lambat sangat. Cari pasal kau. Rupanya Allah lambatkan isteri datang sebab nak nguji dia ni. Bila dia dapat air, dia mandi, sebab bini tak kenal. Masya Allah. Habislah. Jadi dia ada dua bekas raga.
Raga tempat dia letak gandum, tempat dia letak bali, raga bekas makanan. Fa ba'asallahu sahabatain. Allah Ta'ala hantar mari awan, dua tumpuk awan, dan dia pun dalam awan tu ada apa? Ada emas. Afra'at ala andaril qamhi. Awan tu pergi jiu atas raga bekas gandum tadi, penuh dengan emas. Hatta fada. Mari pula satu awan lagi pula jiu atas raga bekas bali tadi, perak, penuh raga. Jadi cerita ni dalam Mushkilul Athar, Al-Hafiz Ibn Katsir kata mauquf ala Anas. Pengkaji yang kemudian ni dalam silsilah sahihah contohnya Syekh Al-Wadi'i mengatakan sanad dia sahih. Jadi cerita tu 18 tahun Nabi Ayub. Baik, mari kita detailkan cerita kita ni. Tengok ayat 42. Menarik cerita ni. Urkut birijlik, maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya, hentaklah bumi dengan kakimu. Kaki, tangan kaki kita ni besar mana? Kuat mana tak? Allah perintah Ayub, urkut. Ayub pun orang Kelantan kata senja dengan tomik dia. Senja. Apa jadi? Faharrikha bihi wa dafa. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Setelah ia melakukannya, maka terpancarlah air. Bila Ayub tu air keluar lalu air. Senyum Ayub, alhamdulillah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Faghtasala Ayub. Ayub pemandi, wasyariba, dia peminum air mineral tadi. Allah Ta'ala pun hilangkan penyakit yang menimpa dia, dan dia pula dapat tadi 2 raga daripada emas dengan perak, kaya. Kemudian isteri dia melahirkan anak pula yang ramai, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Ayub dengan begitu menarik untuk kita sekalian, para pelajar sekalian. Jadi di sinilah kata di para ulama tadabbur. Sebelum tu kita pergi pada ayat yang sama dalam surah Al-Anbiya ayat 84. Fastajabna lah. Allah kata apa? Aku perkenankan permohonan Ayub. Fakashafna ma bihi min dhar. Kami hilangkan penyakit dia. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Kami beri pada dia keluarga dia balik semula. Macam-macam lah cerita. Banyak juga masuk Israeliat dalam ni, kan? Dan seumpamanya bersama mereka. Mana keluarga dia peramai balik. Harta dia pun banyak. Dalam sebuah hadis lagi, hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, tanda ni pelajar. Menarik kita ni jumpa hadis-hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, bainama Ayyub yaghtasilu uryanan. Dengar ni apa? Bainama Ayyub yaghtasilu uryanan. Nabi Ayub dia mandi, dia tak pakai kain. Umat syariat orang dulu tak apa, mandi telanjang, tidak ada masalah. Kita dengar kan Nabi Musa bekerja dengan batu tu, Nabi Ayub pun sama juga. Kharra alaihi rijlu jaradin min zahabin. Dia tengah duduk mandi, jatuh kaki belalang daripada emas. Belalang ni tengok kaki belalang lagu mana? Panjang gitu kan. Itu daripada emas, comel, popak jatuh. Sudah. Faja'ala yahthi fi thawbihi. Ayub pun ambil kain dia tadi, dia kumpulkan, kutik dia punya belalang tadi.
Fanadahu rabbuhu. Allah Ta'ala panggil dia, ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara. Ayub, bukankah aku dah beri kepada kamu, dah beri daripada kamu benda-benda yang sudah menyenangkan kamu, nak ambil lagi? Macam tomok lah gitu. Kata Ayub, bala ya Rabbi, betul, aku dah terima dah mah dengan perak dah, seraga-raga dah. Walakin la ghina li an barakatika ya Rabb, tetapi aku tidak terlepas, aku tidak terkaya daripada keberkatan rezeki yang kau beri ya Rabbi ya Rabbi. Jadi hadis bainama Ayub ni rawahul Bukhari. Tanda belajar, rawahu al-Bukhari. Panjang lagi lah, kita ambil cerita-cerita pendek je. Dan alhamdulillah. Jadi Nabi Ayub senang, anak dia apa, cuma nak jadi cerita, Allah kata apa dalam ayat itu, dalam cerita Israiliyat, tulis ni, ini Israiliyat yang karut. Dia kata Nabi Ayub ni buruk kaki dia, buruk, tahu buruk. Siapa mereka ulak, mengongak-ngongak jatuh. Kata di ulama Ahlus Sunnah kata, para nabi tak boleh. Nabi-nabi ni Allah tak lantik, fizikalnya buruk, tak ada. Sebab itulah cerita Israiliyat ni jangan duduk percaya sangatlah. Dia kata Nabi Ayub ni buruk lah macam-macam. Habisnya makan diulak, habis dah tinggal lidah dia yang boleh berzikir. Kita kata itu karut Israiliyat. Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ni dengan kesakitan. Sakit macam mana? Taklah sampai peringkat begitu. Sakit kulit je sikit. Cukup dengan mandi air mineral je, hilang habis penyakit. Jadi kalau orang melampau sangat duk cerita Ayub ni, kan? Kata ustaz, penceramah, semak balik fakta awak tu, jangan jadi penglipu lara. Kita ni sedap dengar Ayub ni gini-gini. Oh, ambil pula TikTok pula, boboh muzik pula, ponyeh-nyeh. Tak, kita dengar sedihnya Ayub, menangis, padahal cerita karut. Cukupnya cerita Allah gambar pada kita. Mai, kita dengar Tuhan cerita kata, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Tengok ayat 43 tu. Dan kami kurniakan semula kepadanya keluarganya. Macam mana keluarga dia semula? Macam mana Allah Ta'ala bagi balik keluarga dia balik. Jadi bila Nabi Ayub dia mandi, sihat balik, maka keluarga dia pun balik semula lah. Orang hak lari-lari balik. Anak dia hak mati, ada kata riwayat hidup balik, wallahu alam. Yang pentingnya Allah Ta'ala bagi pula ganti, mula jadi isteri dia, beranak semula. Banyaklah cara-cara Tuhan nak bagi tu. Dengan seganda lagi ramainya. Kalau dulu 5 orang, sekarang dah jadi 10, 50 dia jadi 100 keluarga dia. Rahmatan minna, sebagai satu rahmat dari kami, wa zikra liulil albab, dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna, supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Jadi kita kena daripada Ayub ni apa yang kita nak belajar? Mau jangan duduk sibuk. Air macam mana tu? Kita kalau kita boleh keluarkan air, tak? Air penawar Ayub. Laku tak laku? Sudah dijampi pula oleh budak-budak pondok Sungai Durian. Lagi naik harga, betul tak? Tokel laku. Jadi tokel kita. Siapa nak jadi dealer, jadi ejen? Tak. Jangan cari. Allah kata cerita Ayub ni zikra wa rahmatan minna wa zikra liulil albab, sebagai satu peringatan bagi orang yang berakal sempurna, supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa bala, ujian dan kemalangan. Itulah tujuan kita mengaji cerita Ayub ni. Untuk apa? Untuk nak sabar. Untuk nak sabar. Ai wa tazkira li ashabil uqulis sahihah. Allah jadikan cerita Ayub ni sebagai peringatan kepada orang yang punya akal yang betul, supaya mengambil iktibar, mengambil nasihat, mengambil pengajaran
dan kita pengikutlah Ayub dalam sabarnya, kita mengetahui bahawa setiap kesusahan ada kesenangannya. Ada senang, lambat atau cepat. Nabi Ayub berapa tahun? 18. Yusuf daripada dia dicampur dalam telaga sampai ke dia jadi raja, jadi menteri, berapa tahun? Lama nak boleh besar. Nabi Musa, di antara dia doa supaya Fir'aun binasa, dengan Allah mustajabkan doa, berapa tahun? 40. Tulis di kitab tu. Tak ada pensel pula dah. Imam Syafi'i kata apa? Siapa dia pergi tak bawa pensel tempat belajar, seolah-olah orang pergi nak kisah gandum tak bawa gandum. Boleh apa? Boleh sengih, tak tahu berapa. Rugi pelajar. Baiklah. Akhir sekali dalam surah Al-Anbiya ayat 84, Tuhan kata apa? Fastajabna lahu fakashafna ma lahu ma bi min durrin. Tadi ayat kita dah baca dah. Baik. Akhir ayat ni, oleh kerana Nabi Ayub dia pernah bersumpah. Ada satu kes dia nak marah ke bini dia. Ni ada nota di bawah. Kita baca dulu. Ayat 44. Wa khudh bi yadika dhigsan fadrib bihi wa la tahnas. Dan kami perintahkan lagi kepada Ayub, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengan dia. Dan janganlah engkau menyalahi sumpahmu itu. Tengok nota di bawah. Apa cerita? Nabi Ayub AS ketika dia sakit pernah bersumpah bahawa ia akan memukul isterinya 100 kali setelah ia sembuh dari penyakitnya itu. Disebabkan suatu kesalahan yang dilakukan oleh isterinya terhadapnya. Ialah orang sakit ni sensitif. Mudah terasa hati. Sekali isteri dia ada tak kena sikit lah, dia cakap, wallahi aku akan pukulmu 100 kali, nanti aku sembuh. Sudah dah lah. Lalu bila dia sembuh, sumpah dia macam mana? Maka Allah Ta'ala perintahkan Ayub dengan cara yang diajarkan itu. Macam mana cara? Mau ambil 100 jerami gandum tu, yang ada 100 dalam tu, 100 dipukul sekali ya, selesailah dia punya sumpah. Allah Ta'ala ajar dia sebab apa? Sebab isteri dia baik, isteri dia salihah. Kadang-kadang bukan salah isteri pun, salah kita suami yang backing tak terpasal. Banyak kes-kes yang berlaku, betul laki tu backing doa. Orang panggil banking, tahu backing? Backing pongoh dah agak ni. Siapa dah salah sikit marah, lalu marah pula melampau-lampau, marah sikit-sikit okey. Kalau orang panggil lepas perasaan, ni marah siapa mereka. Tapi tak apalah, Nabi Ayub pernah marah pada isteri dia, tapi oleh kerana isteri dia baik, Allah bagi jalan kelepasan. Alhamdulillah. Kenapa? Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ini Allah Ta'ala puji Ayub. Ni'mal abd. Dan ia adalah sebaik-baik hamba Allah. Lish? Innahu awwab. Sebabnya sesungguhnya Ayub sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadatnya. Itulah punca sebab Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Sebab walaupun dia sakit, walaupun apa terjadi, Nabi Ayub di kerja dia banyak kembali kepada Allah, sabar, menanggung kesusahan, ibadat kepada Allah. Beza dengan manusia hari ni, bila sakit masuk hospital tak semaya. Ada ke tak ada? Pelajar-pelajar kita ni menjadi tanggungjawab dakwah kita. Kalau ziarah orang sakit, kita tanya apa? Tanya apa? Maya ke tak? Boleh? Ni tanya makan dah. Jangan duk fikir bab makan tu. Pandai dia cari. Tak lambat orang mari makan marah. Kadang-kadang misi hospital kena marah. Kau buat penyakit ni, lambatlah bawa makan mana. Misi kata semaya tak tanya. Kita tanya solat. Boleh tak boleh? Ada berani pelajar? Kena berani. Baik, mari kita pergi kepada fawaid. Tamaklah tafsir ringkas. Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Tulis faedah yang pertama,
Allah sebut dalam ini, wazkur abdana Ayyub. Ingat hamba kami Ayyub, iznada rabbahu, ketika dia menyeru, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini mengajar kepada kita, kan, Ayyub beza dengan siapa? Sulaiman dengan Daud. Sulaiman dengan Daud penuh nikmat, Ayyub dengan ujian. Maka tujuan ayat ini, Allah nak minta supaya Nabi sabar menghadapi kebodohan geng-geng Abu Jahal dan segala Pak Abu yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina Nabi. Ayub sakit, dia sabar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Sakit ni bukan kena pukul je sakit, kena kata ke orang sakit tak sakit? Sakit. Kata di alif penyair, kalmul lisan angka min kalmis sinan. Tusukan lidah lebih tajam daripada tusukan panah. Panah kena tangan luka, tapi lidah masuk dalam telinga sampai ke mana? Hati. Itu dia panggil. Jadi Nabi kita sabar, mu tengok apa yang berlaku pada Ayub berbelah tahun, jadi sabarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, masih lagi dalam faedah yang pertama. Asyakwa ilallah la yunafis sabar. Siapa dia mengadu kepada Allah, tidak menafikan sabar. Mana kalau sakit kita mengadu, ya Rabbi, ya Rabbi, minta doa, minta munajat, itu tidak hilang sabar. Tidak hilang sabar. Jadi kita, Nabi Ayub kata, massaniyad-dur, ya Allah, aku ditimpa penyakit. Boleh sabar, boleh, tak ada masalah. Nabi Yaqub, dia mengadu pada siapa anak dia hilang? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu sedihnya aku ni kepada siapa? Kepada Allah. Ngadu kepada Allah, tidak menafikan kesabaran. Baiklah. Di antara poin lagi yang kita kena belajar para pelajar sekalian, iaitulah Nabi walaupun tinggi darjat, tapi dia tak boleh memiliki, tak boleh memberi manfaat atau mudarat. Nah, ini yang pelik makhluk hari ni. Pakat duk jaja belaka, apa dia? Siapa dia susah, pergi kubur Tok Wali berdoa. Dia sudah mati. Nabi Ayub alaihissalam, Allah Ta'ala suruh berdoa. Ini kita pergi cari hak mati dah, buat apa? Ini pelik. Nak dengar cerita? Dengar. Alah. Seorang ulama, nama dia Umar ibnu Sakan. Boleh, cerita dia mungkin tak aja dengar lagi. Umar ibnu Sakan ni dia cerita, dia kata, aku berada dekat dengan seorang tokoh ulama tabi'in, ulama hadis, ulama fiqh sedap ni, nama dia Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Mana nama Sufyan sini? Apa? Sufyan? Tak. Tengah duduk dengan Syekh Sufyan, mari seorang laki-laki daripada Baghdad, Iraq. Dia kata, ya Aba Muhammad, aku nak minta analisa. Aku dengar seorang ulama nama dia Mutarrif. Mutarrif ni ulama besar. Mutarrif kata, la'an u'afi fa ashkur. Kalau aku selamat, sehat, aku bersyukur, lebih baik daripada aku kena bala, aku sabar. Mana dia tak mau kena bala. Satu lagi pandangan ulama nama dia Abil Ala. Abul Ala ni dia doa, Allahumma raditu li nafsi ma raditali. Aku redha untuk diri aku ni apa yang engkau redha. Mana Allah Ta'ala bagi ujian, aku sabar. Muhammad satu nak sabar, diuji dengan sabar, diberi kesenangan dengan syukur. Yang mana lebih baik? Sufyan pun diam sekejap. Akhir kali Sufyan kata, kata-kata Mutarrif, senang dengan syukur, lebih aku suka. Sebab apa? Sebabnya Nabi Ayub, Nabi Daud dengan Sulaiman, senang tak senang?
Senang? Hebat tak hebat? Hebat. Allah kata apa? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Daud sebaik-baik hamba kerana dia banyak kembali kepada Allah. Sulaiman sama juga. Surah As-Sa ayat 30. Waktu Allah cerita kepada kita tentang Ayub, Allah kata apa? Ni'mal 'abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba Ayub sebab dia banyak kembali kepada Allah, maka di situ aku dapati bahawa sama sifat sabar dengan syukur, maka aku pilih nak syukur. Kita nak pilih mana? Nak sabar ke syukur? Nak syukur. Tapi kalau diuji, wajib kena sabar. Allahu Akbar. Menarik. Mari kita pergi yang kedua pula, takut tak habis. Nombor 2, tulis pelajar nombor 2. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Allah kata bila Ayub sihat balik, kami beri pada dia keluarga dia dan berganda lagi. Ayat ini mengajar kepada kita man sabara zafir. Siapa dia sabar, dia akan dapat kemenangan. Tapi syaratlah kita kena sabar. Nabi Ayub bila sabar, Allah kata wa mislahum ma'ahum. Aku double ganda lagi ramainya keluarga, banyaknya harta Nabi Ayub. Sebab apa? Sebab dia sabar. Jadi ayat ini kata ulama tadabbur, tazkir, memperingatkan kita setiap kali kita kena ujian, kita kena banyak sabar. Rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Dan bagi orang yang mendapat ujian, dengar ni pelajar, bagi orang yang mendapat ujian, kalau dia berdoa ketika itu, ikhlaskan doa. Sebab apa kita kena ikhlaskan doa? Kenapa? Sebab doa orang yang hatinya betul-betul nak pada Allah Ta'ala ini, waktu itulah doa itu mustajab. Bila kita susah, kita doa sungguh-sungguh. Tapi kalau kita upah orang doa, dia ikhlas ke tak tahu. Saya upah ustaz dulu doa. Ustaz tolong doa. Ustaz pun tengok juga siapa berapa. Tapi kalau kita sendiri, kita doa daripada mana? Daripada siapa? Daripada hati. Daripada hati. Jadi kita kena buat. Jadi kita kena doa dengan hati kita. Jangan doa dengan hanya kata-kata saja. Baiklah. Isu yang ketiga, tulis pelajar isu yang ketiga. Dalam ayat ini Allah kata apa? Wazkur abna Ayub iznada rabb anni massani syaitan binusbin wa azab. Ya Allah, aku telah diganggu oleh syaitan binusbin wa azab. Dua perkara susahnya Ayub. Yang pertama, nusbin susah. Al-ghammu syadid. Duka cita, sedih, macam-macam lah. Sebab hilang habis dah nikmat yang ada tu. Anak-anak pun lari, keluarga pun ni, harta benda pun hilang. Yang kedua azab, azab al-jisim. Tubuh dia tu sakit. Jadi dua Allah Ta'ala uji kepada Ayub. Maka dia mengadu dua-dua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ni sakit dari sudut fizikalnya, kalau kita sakit dari sudut mentalnya, dari sudut kedudukan, kita mengadu belakang kepada Allah Azza wa Jalla. Ayub detail, binusbin wa azab. Dua-dua aku sakit ya Rabbi. Kemudian dalam ayat yang sama juga, ulama tadabbur kata jawazut tawassul. Boleh kita bertawassul pada Allah dengan keadaan kita. Kita kata ya Rabbi ya Karim, aku ni hamba-Mu, suka solat, suka tolong orang, suka ni. Sekarang ni saya sakit ya Rabbi. Kaki sakit, lutut sakit, kepala sakit, nak tolong orang tak boleh. Boleh kita tawassul dalam doa kita tu dengan apa? Dengan keadaan kita. Itu boleh dibenarkan. Baik, isu yang keempat. Allah kata, ya Daud, ya Ayub, urkut birijlik. Hentak kakimu. Kalau Tuhan nak kata kum payakun, tak payah hentak. Boleh tak boleh? Tuhan kata kum payakun, air keluar. Keluar lalu air. Kenapa Allah suruh apa? Suruh Ayub hentak kaki. Sebab apa? Semua benda berlaku dengan sebab. Tulis. Semua benda berlaku dengan sebab, tapi lah biar sebab itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ayub hentak kaki, keluar air. Jibril
Apa dia? Jibril pula. Ketika dia hentak kaki dia, ada kata sayap dia, keluar Zam-Zam. Di mana? Di Mekah. Apalagi sebab-sebab yang berlaku. Maknanya, yang penting kita kena ambil sebab, barulah dia supaya mudah nampak kan. Nabi Musa ketika tak ada air, dia ambil tongkat Musa besar mana? Ada besar batanya, tongkat wah ala kambing ada besar ni, kecil. Pain, Nabi Musa pukul, bantu, keluar 12 mata air. Sampai depan laut, Fir'aun belakang, Musa depan. Allah kata apa? Idrib bi'asakal bahjar. Musa pukul laut. Musa apa? Bismillah. Laut terbelah lalu. Jadi kita kena ada sebab. Pelajar-pelajar nak periksa. Betul? Kejayaan kita dengan mimpi ke, dengan gurau ke, dengan baca? Dengan membaca, muzakarah. Itu dipanggil sebab. Anda kena baca. Jangan ada tunggu, tak apa Ustaz, saya dah bagi dah ahlu naubah tiup pen saya ni, dia jawab sendiri. Hei, mana ada. Kan? Baik. Habislah. Panjang cerita pula kita. Nah, Nabi Musa, cerita lain banyak lagi. Yang kelima, yang terakhir, tulis pelajar yang terakhir dah kita ni. Wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas. Allah kata mu ambil jerami 100, pukul isterimu. Ini dalam kaedah Islam dia panggil al-hiyal. Boleh kita gunakan hilah. Boleh ke tak boleh? Guna hilah. Dalam fiqh ni banyak. Satu perbincangan dia panggil bab al-hiyal. Kalau nak kira, Ayub kata tadi dia nak pukul 100 kali. Allah ajar dia sebab bini dia baik, mau ambil 100 jerami pukul sekaligus. Pain. Kalau kita ni ambil lidi, ambil batai penyapu lidi 100 bila? Main pukul cukup lah. Selesai masalah. Itu dia panggil hilah. Boleh tak boleh kita gunakan hilah? Jawabnya boleh ketika diperlukan. Macam suami ni bengong. Ada tak suami bengong? Dia kata ke bini dia, kalau mu turun ikut tangga ni jatuh talak. Sudah. Mu turun ikut tangga ni jatuh talak. Bini dia sakit. Kita nak pergi hospital macam mana? Turun tangga, tercerai pula dengan suami. Macam mana nak buat? Nak belajar ke tak nak belajar? Nak dengar ke jawapan? Nak. Kita berbuka tingkap, hollow bini dia, akak pengusul sakit tu, masuk keluar ikut tingkap. Suami dia kata, mu turun tangga. Sekarang ni bini dia turun ikut mana? Ikut jendela. Jatuh talak ke tidak? Tak jatuh. Itu dia panggil hilah. Pasal itulah dia panggil hilah ni boleh guna tak boleh guna. Jadi ulama kata boleh digunakan ketika diperlukan, tapi jangan duk main karut-karut lah untuk digunakan betul-betul. Kemudian kata dia ulama, harus suami itu pukul isteri dia litakdib, untuk nak mengajar, bukan untuk nak menyeksa. Dalam Quran kata boleh. Tapi zaman kita ni jangan. Suami cacoh gini ya, bini dia cek gitu. Dia pergi hospital repot. Suami dia pukul dia. Waktu dia baik, suami dia kekeh dia merah pipi. Repot tak repot boleh? Tak repot. Orang tanya, "Gimana tu merah tu?" Teratuk. Waktu dia balas suami dia tolak gitu sikit. Repot boleh dah. Ni main orang perempuan jangan. Sebab tu Tuhan kata, "Inna kaidakunna azim." Tipu daya wanita tu besar ketika dia balas. Ketika dia baik okey je. Baiklah. Kita tutup ayat kita ni dengan ayat sama. Daud, Sulaiman, Ayub, ni'mal 'abdu innahu awwab. Semua orang yang kembali kepada Allah, itulah manusia yang baik. Kita nak jadi orang baik ke tidak? Banyaklah kita kembali kepada Allah, sentiasa istighfar, taubat, baca Quran, belajar betul-betul, beribadat. InsyaAllah kita termasuk dalam ni'mal 'abdu innahu awwab. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi kisah kita yang akan datang. Ayat 45, Ibrahim, Ishak dan Yaqub, 3 beranak pula akan dibincangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin.